Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab kita yang terakhir pada pagi ini, iaitu kitab Al-Ibanah wal Ifadah. Berkenaan tentang hukum hakam yang berkaitan dengan darah, haid, nifas dan istihadah bagi perempuan. Kita masuk pada bab yang keempat, pada pasal yang keempat pada bab yang kedua ini, iaitu pada membicarakan tentang sifat darah haid. Kalau siapa yang ada kitab tu, muka surat 18. Okey, sifat darah haid. Yang keempat, sifat darah haid. Semalam kita telah bincangkan tentang umur. Sebelum tu umur. Kemudian masuk pada tanda-tanda balik. Kemudian yang ketiga iaitu tempoh haid. Okey, tempoh haid tu benda yang penting. Dan masuk pada membicarakan perkara yang keempat ni pun termasuk dalam perkara yang penting. Qala muallifu hafizahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Keempat, sifat darah haid. Okey. Jadi menjadi satu perkara yang sangat penting bagi seorang wanita, dia mengetahui serta mengenal pasti. Yang pertama berkaitan tentang di antara darah kuat dan darah yang lemah. Kemudian yang kedua, warna bagi darah. Okey, warna bagi darah. Dan yang ketiga iaitu berkaitan tentang unsur-unsur ataupun sifat-sifat utama bagi darah. Kenapa kita kena tahu? Kerana darah haid ni dia tidak bermula dan tidak berakhir dengan satu sifat atau warna yang tertentu sahaja. Bahkan kadang-kadang darah haid ni dia berubah warna daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Jadi perubahan warna ni dia menjadi tanda tentang keadaan darah bagi perempuan. Kerana ada ketika darah tu dihukum sebagai darah yang kuat, terkadang darah tu dihukumkan sebagai darah yang lemah. Perkara ini sangat penting. Pentingnya bila berlakunya istihadah. Bila berlakunya istihadah, maka perempuan yang mustahadah ni dia perlu kepada penelitian dan juga perlu kepada pengenalan terhadap darah-darah yang keluar. Kerana darah-darah yang keluar tu akan menentukan hukum haid dan hukum istihadah bagi perempuan tersebut. Okey, jadi orang perempuan dia mesti kena tahulah sifat darah tu. Baik. Darah haid datang dengan beberapa sifat. Darah haid dia akan datang dengan beberapa sifat. Secara umumnya bila kita kata darah haid ni dia akan terbagi kepada dua pembahagian. Sifat kuat dan sifat lemah. Sifat kuat dan sifat lemah. Okey. Jadi darah kuat dan darah lemah tu dapat dikenal pasti dengan melihat kepada tiga unsur. Kita nak kenal mana satu darah kuat, mana satu darah lemah, maka kita mengetahui dia dalam keadaan tiga keadaan ataupun tiga unsur dia. Yang pertama, kita mengenali dengan warnanya. Ni warna. Kemudian kita mengenali dengan sifat. Pada sifat ni dia terbahagi kepada dua lah. Okey, maknanya pertama mengenal warna, kemudian kita mengenal sifat yang terbahagi kepada kedua keadaan. Okey, tu. Terkadang kita mengenal darah kuat dengan warna dia, dan terkadang darah kuat tu diperkuatkan dengan sifatnya sama ada pekat ataupun bau. Okey, pekat ataupun bau. Baik. Kemudian yang pertama kita lihat pada darah. Di sini dikata tentang darah. Darah haid datang dengan beberapa sifat, yakni dengan beberapa warna. Iaitu yang pertama hitam. Warnanya hitam. Yang kedua warnanya merah. Yang ketiga warnanya perang. Perang ni juga di antara warna keemasan dan juga merah. Bukan merah yang pekat. Mana merah yang bercampur dengan keemasan. Senang cerita kita kata perang lah, warna perang. Perang. Mana warna yang lebih jernih sedikit daripada merah. Setengahnya orang kata koko. Okey. Hitam, merah, perang, yang keempat kuning dan yang kelima keruh. Keruh ni warna di antara kuning dan putih. Kuning dan putih. Mana kuning dah bercampur dengan putih.
Jadi sifat yang pertama, sifat darah tu dikenali dengan, ciri-ciri darah tu dikenali dengan warna. Warna hitam, merah, perang, kuning dan keruh. Dalam susunan darah, kalau mengikut darah, dalam susunan darah, darah yang paling kuat adalah darah yang duduk di bahagian atas. Okey, darah hitam lebih kuat daripada darah merah. Darah merah lebih kuat daripada darah perang. Darah perang lebih kuat daripada darah kuning. Kuning lebih kuat daripada darah keruh. Susunan dia macam tu. Okey, makna darah hitam yang paling top. Kemudian dilihat, kadang-kadang darah bersifat pekat dan kadang-kadang berbau. Selain daripada warna, darah yang keluar daripada kemaluan perempuan yang haid itu, darah haid lah terutamanya, dia akan bersifat dengan sama ada pekat ataupun cair. Di antara pekat dan cair, pekat sifatnya kuat, cair sifatnya lemah. Okey, sifat pekat sifat dia cair. Pekat ni sifat lemah, sifat kuat. Cair ni sifat lemah. Dan yang ketiga iaitu bau. Bau ataupun hanyir. Bau darah lah, bau darah. Okey. Bau sifat yang kuat. Adapun tidak bau ni dia sifat yang lemah. Okey, sifat lemah. Okey, jadi susunan darah yang kuat. Bila kata kuat, yakni himpunan daripada beberapa sifat yang kuat. Darah tu dihukum sebagai darah yang kuat apabila berhimpun pada ketika keluar tu beberapa sifat yang kuat. Contoh kita ambil, contoh tingkatan darah. Yang paling atas ni, nombor 1 ni lebih kuat daripada bawah. Contohnya kalau keluar darah. Contohnya keluar darah hitam, bau, pekat. Saya buat short form ni. H mewakili hitam, B mewakili bau, P mewakili pekat. Okey? Jadi apabila keluar darah hitam, bau, pekat, yang ni dipanggil paling kuat. Darah yang paling kuat, paling utama inilah darah ni. Paling kuat sekali. Mana tak ada darah lain yang boleh mengatasi kekuatan darah dia. Ni, hitam, bau dan pekat. Okey? Kemudian disusuli pula dengan darah merah, bau, pekat. Okey, kalau kita lihat daripada sudut kekurangan sifat. Yang ni kuat dengan sebab apa? Sebab di sini ada 3 sifat utama. Ada 3 sifat utama dia. Apa dia? Yang pertama, hitam. Ni paling kuat, tip top, nombor 1. Yang ni pun sama, ini pun paling kuat. Paling kuat. Yang ni pun paling kuat. Apabila berhimpun yang paling kuat dalam satu keadaan, maka dia merupakan sifat darah yang paling kuat. Okey, sifat darah yang paling kuat. Kemudian kita lihat merah, bau, pekat. Kenapa turun nombor 2? Kerana merah dia kalah dengan hitam. Walaupun di sini dia berkumpul 2 sifat kuat, iaitu pekat dan juga bau dan juga pekat, tapi dia kurang 1 sifat. Mana ada 2 je sifat kuat di sini. Ada 2 je sifat kuat di sini, mana dia tak boleh lawan yang atas. Okey. Kemudian contoh yang lain, hitam, tak bau, pekat. Hitam, tak bau, pekat. Yang ni pun tak boleh nak kalahkan yang atas. Kenapa? Kerana dia pun ada 2 sifat kuat saja. Yang ni dan yang ni. Yang ni tak kuat. Lemah dia panggil, sifat lemah. Dan yang ketiga, hitam, bau, cair. Cair sifat lemah. Okey, hitam dan bau tu sifat kuat. Ini tingkatan yang kedua. Kemudian turun bawah lagi. Merah, tak bau, cair. Merah, tak bau, cair. Mana apa? Ada 1 je sifat kuat. Ada 1 je sifat kuat. Okey, ada 1 sifat kuat. Okey, kemudian sini merah, bau, cair. 1 je sifat yang paling kuat. Yang ni sifat tak kuat. Lemah belaka. Okey. Kemudian hitam, tak bau, cair. 1 je sifat kuat, 2 sifat tidak kuat. Okey? Kemudian masuk peringkat yang keempat. Apa ni? Keruh, bau, pekat. Keruh, bau, pekat. Dia duduk bawah. Kenapa? Kerana dia duduk kedudukan darah yang lebih lemah daripada yang lain. Dia duduk sini, keruh. Mana darah yang lebih lemah. Okey. Kemudian yang seterusnya, contoh yang lain, darah perang. Perang, tak bau, cair. Lemah belaka ni. Ni sifat lemah belaka. Sini modalnya kita letak tak bau. Okey.
Ni sifat lemah belaka. Okey, kemudian turun pula yang kelima. Warna keruh, ni kuning. Ni kuning tadi. K kuning. K kuning. Keruh, bau, pekat. Walaupun dia bau, kemudian pekat, tapi sifat dia sangat lemah, iaitu keruh. Sifat merah sangat lemah. Sifat darah dia sangat lemah ni. Kemudian kuning, tak bau, pekat. Dia duduk bawah. Kemudian turun bawah lagi. Ni keruh, tak bau, pekat. Ada satu je sifat kuat. Kemudian keruh, bau, cair. Satu je sifat kuat. Kemudian keruh, tak bau, cair. Okey, satu je sifat yang lebih kuat. Kuning ni kuning. Kuning. Okey. Dan yang terakhir yang paling lemah sekali iaitu keruh, tidak berbau dan juga cair. Ini sifat yang paling lemah sekali. Biasanya darah ni keluar di bahagian penghujung sekali lah. Ini darah yang paling penghujung. Okey, dan kebanyakan perempuan dia jarang ada yang ni. Dia akan lihat kadang-kadang ada warna merah, bau dan pekat. Ni ada kebanyakannya. Okey. Jadi kalau kita nak hukumkan kuat, maka dia kena berhimpun beberapa sifat. Darah yang memiliki 3 sifat lebih kuat daripada darah yang 2 sifat. Okey. Kemudian darah yang 2 sifat lebih kuat daripada darah yang memiliki 1 sifat kuat. Okey. Jika sama, maksudnya sama, sekali keluar tu, contohnya, jika sama, sekali keluar tu ada 2 sifat kuat. 2 darah yang memiliki sifat kuat. Umpama contoh, kita kata macam ni. Contohnya keluar macam ni. Merah, bau dan pekat. Lepas tu keluar pula darah hitam, tak bau dan pekat. Jadi sama darah ni. Mana yang perlu kita dahulukan? Yang mana keluar dahulu, yang itulah dihukumkan sebagai darah haidnya. Itu kalau berlaku istihadah lah. Kalau berhimpun dalam satu masa ni tak jadi masalah. Okey, ni kita kena tahu supaya bimbang takut-takut berlaku istihadah. Jadi bila berlakunya istihadah, maka darah ni dia boleh membantu kita untuk membezakan di antara salah satu di antara darah yang keluar dengan darah yang lain. Umpama contoh, kalau dalam bab istihadah nanti dia ada membicarakan tentang masalah tamyiz dan ghairu tamyiz. Mumayyizah dan juga ghairu mumayyizah. Yang mana ketika itu darah kuat akan dijadikan sebagai darah haid, kemudian darah yang lemah tu akan dijadikan sebagai darah istihadah. Okey, baik. Lepas tu kena ingat ni. Pada bab pengenalan darah ni kena ikut. Baik. Kemudian warna kuning dan keruh. Ini masalah pada membicarakan tentang warna kuning dan keruh. Warna kuning dan keruh. Pendapat yang asah, pendapat yang paling dipeganglah, paling utama. Pendapat yang asah di kalangan fuqaha. Pusing sikit ni. Pendapat yang asah di kalangan fuqaha Syafi'iyah ialah darah berwarna keruh dan kuning dianggap sebagai haid. Darah keruh dan kuning. Asalnya darah kuning dan keruh ni, cecair yang kuning dan keruh ni dia bukan bersifat darah asalnya. Okey, baik. Jadi apabila melihat darah berwarna keruh dan kuning, ketika keluar darah dianggap sebagai haid. Ini berdalilkan daripada hadis riwayat Imam Bukhari, bahawa ada wanita-wanita yang menghantar kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha perca kain. Ketika mereka nak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menunjukkan kepada Sayyidatina Aisyah. Yang ini ditunjuk pada Sayyidatina Aisyah, ini perca kain yang ada warna darah. Ada warna darah. Di dalamnya terdapat kapas yang mempunyai kesan darah berwarna kuning. Makna nak tunjukkan orang dulu, nak tutupnya benda tu. Nak tutupnya supaya jangan siapa orang tahu. Bukan sekadar pergi tanya direct gitu saja. Bahkan malunya mereka itu, mereka letak dalam kain. Okey, letak dalam kain tu ada satu perca kain, kemudian ada kapas. Ada kapas, kemudian dibalut, kemudian dibagi kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okey, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Jadi Nabi tahu, Nabi tengok je Nabi tahu dah. Nabi tahu dah keadaan tersebut. Lalu Nabi SAW menjawab, la ta'jalna hatta tarainal qassatal bayda.
Nabi kata apa? Dalam hadisnya, janganlah kamu tergesa-gesa bersuci sehingga kamu melihat kapas yang putih. Mana selagi mana kapas tu ada warna bagi darah, yang ni kuning ataupun keruh, apatah lagi merah dan sebagainya, maka selama tu jangan kita bersuci dulu. Sampailah kapas tu menjadi warna yang putih. Ini pendapat yang paling utama. Walaupun ada pendapat yang kedua. Kuning dan keruh bukan dihukumkan sebagai darah haid. Kenapa? Kerana bukan kebiasaan warna darah dan berdalilkan hadis riwayat daripada Ummu Atiyah. Nabi SAW, hadis daripada Ummu Atiyah, dia kata kami tidak menganggap keruh dan kuning sesuatu pun sebagai daripada darah haid. Ini pendapat yang kedua. Tapi kita pegang pada pendapat yang pertama tadi, yang menyatakan kuning dan keruh dihukumkan haid apabila keluar pada waktu kebiasaan bagi haid. Kalau dia keluar pada waktu haid, maka dihukumkan sebagai haid. Tapi kalau keluar daripada waktu yang bukan haid, maka tak dihukumkan sebagai haid. Okey. Baik. Okey, ini pada masalah darah. Masalah darah ni, kalau keluar semua darah, okey, supaya mudah kita faham, kalau keluar semua darah pada satu keadaan, ambil tisu sikit. Tisu. Kalau darah tu keluar dalam semua keadaan yang tidak melebihi daripada tempoh maksima bagi haid, dan darah tu keluar mencukupi tempoh sekurang-kurang haid, maka keseluruhan darah tu dihukumkan sebagai darah haid. Tak ada masalah. Walaupun kita kata bercampur-campur warna sekalipun, tetapi selagi dia tak keluar daripada tempoh maksima bagi haid, tak keluar daripada tempoh maksima bagi haid dan cukup syarat sekurang-kurang haid 24 jam, maka keseluruhan darah tu dihukumkan sebagai darah haid. Kalau lebih baru ada berlaku mustahadah, berlaku istihadah. Okey. Contohnya 1 2 3 4 5 6 7. Orang yang kebiasaan dia. Okey. Dalam tempoh ni sini semua keluar darah, hitam plus merah plus perang plus kuning plus keruh. Contohnya, sifatnya semua ada. Bau, bau pun ada, waktu plus pekat, plus cair, hujung-hujung tak bau. Contohnya, selama 7 hari keluar semua warna ni, maka keseluruhannya dihukumkan sebagai haid. Ataupun kita kata sampai kepada 15, tempoh maksima bagi haid. Lama 15 hari keluar semua darah ni dan semua sifat ni, maka keseluruhannya dihukumkan sebagai darah haid. Keseluruhan dihukum sebagai darah haid. Okey. Tetapi kalau dia keluar daripada kebiasaan ataupun keluar daripada tempoh maksima bagi haid, maka ketika itulah berhajat kepada melihat pada sifat darah. Umpama contoh 1 2 3 4 5 6 keluar darah warna hitam. Okey. Kemudian 7 sampai kepada 20 keluar darah warna merah. Ini dalam bab istihadah kita akan bincang dalam bab ni. Contohnya macam ni. Okey. 6 hari keluar warna hitam, 7 sampai 20 mana 14 hari keluar darah merah. Jadi bila kita melihat kepada keadaan ni, kita menjadikan darah hitam ni sebagai haid, selebihnya dianggap sebagai istihadah. Sebab tu kita berhajat kepada tahu warna, sifat dan sebagainya. Okey. Tu. Kalau contoh lagi satu, berhimpun 3 warna dalam tempoh haidnya. Okey. Contoh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. Yang ini keluar darah hitam, yang ini keluar darah merah. Okey, kemudian daripada 11 sampai kepada 20 keluar darah warna perang. Okey. Jadi ada 3 warna dalam tempoh keluar darahnya selama 20 hari. Jadi dalam keadaan ni, kita boleh jadikan darah yang kuat dan darah yang lemah sebagai haid. Yang ni kita hukumkan sebagai haid.
dan yang sangat lemah. Ini sangat lemah lah. Perang tu lebih lemah lagi. Dia panggil adaf. Okey, yang ni dhaif je, yang ni kuat. Yang ni kita hukumkan sebagai darah istihadah. Dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat. Yang pertama syaratnya himpunan hitam dan merah ni. Himpunan darah kuat. Okey. Himpunan darah kuat tidak melebihi tempoh maksima bagi haid 15 hari 15 malam. Okey. Yang kedua, syarat yang kedua darah lemah dan darah kuat ni dia berhubung. Tidak ada nakak, dia berhubung straight. 1 sampai 10 tidak ada diselangi dengan nakak, sama ada nakak ataupun diselangi dengan darah lemah. Dan yang ketiga, darah yang kuat keluar lebih dulu. Jadi 3 syarat dia. Okey, 1 mana darah kuat keluar dulu. Syarat yang kedua, hitam dan merah tak lebih 15 hari 15 malam. Syarat yang ketiga, hitam dan lemah dia mesti berhubung. Barulah yang merah ni boleh digabungkan dengan hitam sebagai darah haid. Tapi kalau merah ni dia lajak sampai hari yang ke-16, contohnya sampai hari yang ke-16, yang selebihnya 17 sampai kepada 20 keluar warna perang, maka merah dan perang ni dihukumkan sebagai istihadah, hitam ni saja dihukumkan sebagai haid. Hitam saja dihukumkan sebagai haid. Jadi kita jangan ambil, kita nak ambil sampai 15 lah. Lebih ni kita hukum sebagai tu tak boleh. Sebab tu dia berhajat kepada kita kena mengenal warna bagi darah dan juga sifat-sifat dia. Kenapa kena tahu sifat bau dan sifat pekat pula? Terkadang ada perempuan yang keluar darahnya hitam berpanjangan. Bila keluar darah hitam berpanjangan, maka berhajatlah kepada sifat yang lain. Okey? Contohnya, seorang perempuan dia keluar, dia keluar daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Darahnya hitam. Dia kata, aku keluar darah hitam selama 20 hari. Kemudian kena lihat hitam yang bagaimana. Contohnya, katakanlah pada 6 hari yang pertama, kalau dia tanda kan, kalau dia tanda hitam plus bau plus pekat. Okey. Kemudian pada sampai 13 keluar pula hitam plus bau plus cair. Okey. Kemudian yang lebih ni baru hitam plus tak bau plus cair. Walaupun hitam saja, tetapi sifat lain dia memainkan peranan juga tu. Di sini secara tak langsung dia jadi peringkat peringkat darah yang kuat dan lemah dijadikan sebagai haid, darah yang sangat lemah dia sebagai istihadah. Kenapa? Kita lihat. Yang ni sifatnya kuat. Kenapa? Ada 3 sifat utama. Warna hitam kuat, kemudian bau pun ada, kemudian dia pun pekat. Ni paling kuat. Kemudian yang ni lemah. Kenapa lemah? Kerana ada 2 sifat saja, hitam, bau dan cair. Yang ni sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Kerana ada hitam, kemudian dia tak bau, kemudian dia cair. Mana 2 sifat lemah, 1 sifat kuat. Mana ni sangat lemah, yang ni lemah, yang ni kuat. Jadi 2 ni boleh dihukumkan sebagai haid, yang ni dihukumkan sebagai istihadah. Lepas tu kena tanda. Kalau nak perhati betul, ni lah peringkat kita kena perhati betul. Jangan semata-mata perhati pada darah saja. Okey. Baik. Kemudian kelima, sikit lagi. Ini pun saya ulang dah pada kuliah yang sebelum Ramadan tadi. Kelima, dalam bab ni dia bicara fasal yang kelima, darah yang dilihat oleh perempuan yang hamil. Darah yang dilihat oleh perempuan yang hamil. Apabila seorang perempuan hamil melihat darah keluar yang boleh dikatakan haid, iaitu darah keluar sampai sehari semalam. Bila orang yang mengandung dia keluar darah, kemudian darah tu cukup 24 jam sehari semalam, barulah boleh dikatakan sebagai darah haid. Maka menurut pendapat yang azhar daripada pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala,
adalah darah haid berdasarkan umum dalil-dalil yang menganggapnya sebagai darah haid seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwa adza. Maksudnya katakanlah haid itu adalah kotoran. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna damal haidati aswadu yu'rafu. Maksudnya sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam dan dapat diketahui. Okey, pada pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, pendapat yang paling utama lah ni, walaupun ada pendapat yang kedua. Okey, pendapat yang muqabil bagi pendapat Azhar ni, dia ada pendapat yang menyatakan tidak menganggap sebagai haid. Tapi pendapat yang paling utama iaitu pendapat yang menyatakan darah yang keluar bagi perempuan yang hamil, kalau cukup syarat-syarat haid maka dihukumkan sebagai haid. Apa syarat-syarat haid? Iaitu 24 jam sehari semalam sekurang-kurangnya. Kemudian tak melebihi daripada tempoh sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari, 15 malam. Okey. Walaupun ada pendapat yang kedua, iaitu muqabil bagi pendapat yang Azhar ni, dia kata tidak menganggap darah haid, tetapi ia merupakan hadas yang berterusan. Seperti apa ni? Seperti orang yang salasil baul, dia panggil, orang yang mengalami masalah kencing berterusan. Kerana kandungan itu akan menutup pintu keluar darah haidnya. Seperti mana perbincangan yang dahulu, dia orang pendapat yang kedua ni, dia kata orang perempuan hamil ni tak boleh keluar darah. Kenapa? Kerana rahimnya itu telah tertutup. Tempat nak keluar darah tu telah tertutup. Dan adanya haid tu menjadi bukti kepada kosong rahim daripada kandungan, dia kata. Maka jelaslah perempuan hamil tidak akan keluar darah haid. Namun pendapat ini telah dijawab oleh pendapat pertama. Pendapat yang kita pegang ni lah, bahawa dihukumkan kosong rahim daripada kandungan hanya beramal dengan kebiasaan yang telah berlaku sahaja. Tetapi tidak mustahil perempuan hamil boleh keluar darah haid. Mana tak mustahil. Jadi apabila orang yang hamil, dia melihat ada darah keluar daripada kemaluannya, okey, bila ada darah keluar daripada kemaluannya, maka ketika itu dia kena perhatikan. Kalau dia tu termasuk orang yang maknanya dia tu dah jauh daripada tempoh haid yang sebelumnya, maka itu waktu kemungkinan haid bagi dia. Kalau dia lihat darah, kemudian darah tu cukup 24 jam, maka darah tu haid. Okey, darah tu haid. Tetapi kalau darah yang keluar ketika sakit nak beranak, itu lain. Darah yang sakit nak beranak, itu dipanggil sebagai damut talaq, yakni darah penyakit. Adapun yang keluar darah sebelum daripada rasa sakit, kalau cukup 24 jam dihukumkan sebagai darah haid. Okey. Damut talaq tu pun darah penyakit tu dengan syarat tak berhubung dengan haid sebelumnya. Itu nanti insya-Allah kita akan bincang lagi. Okey. Jadi manakala perempuan hamil melihat darah yang keluar ketika dalam kehamilannya, maka dihukumkan sebagai perempuan haid dengan syarat-syarat yang mencukupi syarat haid. Okey. Habis sampai situ dulu. Nanti kita akan masuk pada membincangkan tentang fasal yang seterusnya, insya-Allah pada kuliah besok pagi. Okey, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.